Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله عليه في أيام معلومات إلى آخره. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kerana dalam bulan Syawal ni dapat kita bertemu sekali lagi dalam kuliah Zuhur yang saya menerima jemputannya berkala, dan insya-Allah pada hari ini kita bincangkan satu tajuk hubungan ibadah haji dengan akidah. Kenapa saya pilih tajuk ni? Sebab sesuai sangatlah. Bulan Syawal ni bulan haji. Bulan haji ni dia ada 3: bulan Syawal, bulan Zulqaidah dan bulan Zulhijjah. Dan ramailah jemaah-jemaah kita yang pergi haji pada tahun ni. Dan dipahamkan jugalah, kalau silap fakta tu minta maaf, tapi apa saya dipahamkan ada 8,000 jemaah yang ditolak kerana tahap kesihatan yang tidak mengizinkan. Apatah lagi haji ni syaratnya adalah istita'ah, kemampuan, mampu nak pergi ya. Bukan sekadar wang je, masa, kesihatan, keselamatan dan sebagainya. Tapi semalam saya kuliah Zuhur di kampung haji. Saya ingatkan benda ni berterusan. Orang yang darah rendah tak boleh pergi, darah tinggi tak boleh pergi, kecil manis, tahap tinggi tak boleh. Kerja rakyat tak pastilah, lepas-lepas. Orang yang obes, orang yang isap rokok. Rupanya semalam sahabat saya kata dia hanya tahun ni saja. Kemudian rasa pelik lah, orang tak haji pelik. Kenapa yang Saudi kata lebih pada umur 65 tak boleh, 65 bawah je boleh. Jika seolah-olah macam dia menganggap 65 ke atas tu tak boleh pergi, macam tak kuat dah lah. Sedangkan ada orang kita sekarang 70-80 kuat lagi. Allah Ta'ala itu kata dia lah. Baik. Pertama sekali, Allah dia lebih tahu. Ini akidah ni. Lebih tahu kenapa diwajibkan ibadah haji. Kita mungkin boleh membacanya saja sudut apa yang kita faham sebagai manusia. Berhimpun, bersama-sama, tempat yang satu, Tuhan, menyembah Tuhan yang satu tu pasapah lah. Tapi lebih mengetahui hikmah adalah Allah Ta'ala. Nah, Allah lebih tahu hikmah dia lah, kenapa disyariatkan. Dan kemudian orang pergi haji sebenarnya adalah kerana takdir Allah Ta'ala, ketentuan Allah Ta'ala. Siapa pergi, siapa yang tak pergi. Itu dia. Semacam mana ibadat haji ni, Allah tahu siapa yang terima, siapa yang tak terima. Sebabnya pernah kan kalau kita baca dalam kisah, seorang ulama dia memimpi pada tahun itu Allah tolak ibadah haji orang, naik sikit saja yang terima. Sebab kerana yang diterima itu tidak ramai. Ada orang yang tak pergi haji tapi Allah terima amalan dia. Kisah dia kan, sebab dia bantu orang yang susah di kalangan ahli keluarga jiran dia. Akhirnya dia tak pergi haji sebab dia mengutamakan beri makan kepada jiran dia yang terlampau susah sangat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadah dia walaupun dia tidak mengerjakan ibadah haji. Ada poin begitu tentu lagi Allah terima. Allah Ta'ala alam lah. Tapi macam mana pun dia tetap wajib kita pergi. Semua dalam satu semua hidup kita diwajibkan sekali saja. Pergi haji ni pula kita tadi saya sebut dia bukan pergi. Ibadah haji ni pula menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah sifat hakimun alim.
Dia lebih maha mengetahui, bijaksana kenapa dia wajibkan haji itu. Dan bila sebut perbuatan haji tadi, kita kena faham segala perbuatan dan perkataan-perkataan doa yang kita lafazkan dalam ibadah haji itu ada kaitan dengan akidah. Akidah ni umum, tauhid tu khususlah tauhid pasal dia mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun akidah di kepercayaan itu umum lah. Dan sekarang kita lihat apa sebab kerana kita sanggup tinggalkan keluarga, semata-mata nak pergi haji je. Pergi haji, kita pergi haji. Sedangkan kita ada keluarga, kita ada anak, ada isteri. Kadang-kadang kita pergi suami isteri, kita ada anak ketinggalan, ada anak yang kecil. Macam saya 2010 pengalaman, anak masih lagi umur setahun lebih, nak menyusu tu. Tapi sebab kena panggilan, pergi jugalah. Rumah saya masa tu berat juga nak pergi. Tapi dia sendiri berdoa, dia nak pergi. So saya berdoa juga supaya dia boleh pergi juga. Gitu. Dan saya pun tanya nak nasihat orang lebih lama kan, orang lama, orang tua lah. Kalau anak nak nusu macam mana dia pergi tu Ustaz, dia kata rupanya pergi betul. Tapi tabung hadis nak sebut ada orang yang pergi patah balik dia. Dan sampai mana pasal sebab dia mental teringatkan anak dia. Lepas tu satu yang paling penting akidah dia lah. Bila kita tahu benda ni wajib, apatah lagi dia seumur hidup, dan kita pergi di atas dasar kerana kita dijemput oleh Allah sebagai tamu dia. Allah Ta'ala yang akan menjamin. Di banyak sudut kita tengok lah, itulah di mana ibadah haji ni cukup istimewa lah. Betul ada orang pergi haji, kadang-kadang dia rasa pasal duit dia banyak. Salah. Ada orang tak ada duit, boleh pergi haji, orang bagi duit kat dia. Tak ada masalah nak pergi. Awak nak bagi, macam mana? Mana? Ada orang pergi haji, kadang-kadang orang kata dia kalau dia kaya, lambat orang miskin pergi. Nampak tak? Lambat orang pergi. Kata ada orang kadang-kadang dia rasa malu sebab dia tengok tempat kerja dia kerani biasa, kerani cabur dia pergi. Tadi dia pun pasal lah daftar tu cepat, dia pergi dengan swasta kan. Lepas dia pergi pun tak tahu dia buat apa sebenarnya. Ada. Pernah satu dialog yang saya dengar, saya ingat sekarang saya ingat lagi. Kan orang ni nak pergi tergesa-gesa tapi bukan sebab kerana duit banyak lah, sebab kerana dia dipanggil secara tiba-tiba. Mungkin dia punya kotak tu lambat lagi. Dia lambat tahun 2. Barangkali itulah dia kata nak pergi dah. Kebetulan mak saya ni ketua surau agama dulu. Jadi yang tanya ni pengurusi surau masa tu. Dia nak pergi, dia minta maaf lah. Biasa orang kita ni kan, buat gol lah minta maaf. Dia nak pergi kami. Mak saya tanya, kau nak pergi haji ni, kau nak buat haji apa? Mak nak buat haji mabrur dia. Dan kan haji mabrur tu, itu natijah hasil daripada kita punya haji. Mabrur tu diterima. Sebenarnya maksud mak saya tu, haji tu haji ifrad ke, haji khiran ke, haji tamattu' ke. Sebab tak ada persiapan. Dia tak pergi khusus. Tak tahu dipilih. So dia kata dia buat haji mabrur dia. Maka dia mungkin dia niat nama itu haji mabrur. Mas pengalaman saya pergi tu yang pakai ihram tu, saya niat umrah. Dia tu ustaz kita nak pergi haji, dia bawa kita niat umrah. Ada faham tu. Nah, kita nak buat haji tamattu'. Kita buat umrah dulu. Peramai lepas tu kena bayar dam, tak bayar dam. Kena bayar dam dah sebab kena lepas kita habis buat umrah, kita dah tahallul. Kalau dia niat haji, dia tak boleh tahallul dah. Dia jadi haji ifrad. Dia kata ihram ni kalau sampai masa tu lagi 2 minggu nak wukuf di Arafah, 2 minggu ada ihram. Saya ingat lagi peristiwa tu berlaku. Persiapan tak ada, tak boleh, kena ada persiapan juga. Sanggup tinggalkan ada benda semua tu sebab apa? Sebab satu je. Sebabkan akidah, dia yakin percaya ni kewajipan yang mesti dia buat. Kalau tak buat dia dosa. Dan semasa dia pergi buat tu, Allah Ta'ala akan pelihara segala apa dia miliki. Harta benda dia, kebau, lembu, kambing kat kampung, ataupun kalau kita kat Malaysia ni, bisnes dia semua harta benda Allah akan jaga insya-Allah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa 'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang beriman, istajibu lillahi wa rasul. Kamu hendaklah menjawab panggilan Allah dan Rasul. Bila dia memanggil kamu, menyeru kamu melakukan apa yang disuruh. Kerana suruhan itu natijahnya, hasilnya adalah menghidupkan diri kamu, hati kamu. Keimanan adalah hati kamu. Bila orang laksanakan perintah Allah ni, tu tanda dia iman dia hidup, hati dia hidup, jiwa dia hidup. Kalau tak buat, mati. Itu je. Bahasa mudah je. Dan hendaklah kamu ketahui Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang ada dalam isi hati manusia. Dan sesungguhnya kita semua kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Anfal ayat 34. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, masa Nabi Ibrahim dan Ismail buat Kaabah, yang selesai saja dia naik ke bukit, dia seru manusia.
Dikatakan dalam satu riwayat bahawasanya kita ni semua telah menyahut panggilan yang telah Allah serukan semasa di alam roh lagi. Itu panggilan Nabi Ibrahim AS, wa'adzin fil nas bil hajj. Kamu serulah manusia supaya mengerjakan ibadah haji. Ya'tuka, pasti mereka datang pada kamu, rijala, dalam keadaan jalan kaki pun ada orang dulu. Au ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amiq, mereka datang daripada segala genap tempat pelusuk yang begitu jauh, walaupun mengendarai atau menunggangi unta yang kurus. Ada kata kurus tu sebab terlampau jauh jalan. Ada kata memang dia miliki unta kurus je tapi pergi juga. Kalau orang Arab dekat-dekat mungkin bawa kereta buruk-buruk lah. Kalau kita jauh ni bawa kapal bambu, kalau second hand memang kali. Yang skru pun dah tak jual lah skru ni. Selampau lama orang kali kan. Jadi saya naik Yaman Air, nak pergi umrah daripada Sana'a ni pun negara dia dah hancur dah tak ada lah. Zaman saya pergi tak perang lagi kan. Tukang kata Ustaz kelentong ni, nipu ni kan. Ni cerita zaman dulu kan. Kadang-kadang saya cerita pun orang tak percaya. Dia ingat kan saya gini budak-budak lagi, padahal kita dah nak masuk 5 series kan. Saya pergi tentang masa tu, masa tahun 80-an kan. Dia nak naik, tak naik ke lubang tu, dia buat dia rosak. 1 jam dia nak naik tu. Tapi tak naik kan, kalau flight ni dia kan naik sampai tak nampak dah bumi ni kan. Tu tengok masih lagi nampak, walaupun tu malam nampak lampu cahaya pada saat 1 jam dah. Dia pun umumkan kapal terbang ni mengalami masalah teknikal, maka kita patah balik. Jemaah pun tak faham kan, cakap bahasa Inggeris sebab dia cakap bahasa dia punya orang Arab tahu kan. Ladies and gentlemen tu kan. Ladies and gentlemen. Yang bahasa Arab kita tak faham lah. Dia kata apa Ustaz, sabar, tenang, kat bawah kan sebut cerita kan. Tak sampai nama kan dia berosa. Kalau saya cakap begitu kat atas kan takut ada yang mengucap siang. Asyhadu an la ilaha. Padahal dia berosa dia tak ada apa sangat kan. Dia tak boleh naik jauh lah kata dia. Saya kan ada dekat boleh patah balik. Patah balik tuan. Itu kisah nak pergi umrah lah. Bayangkan kalau flight tu sendiri pergi haji ni kan. Allahuakbar kan. Baik. Semua yang dilakukan adalah kerana menyahut seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mana bukti siapa? Kalau kita sahut seruan Allah, bukti kita beriman. Itu akidah. Baik. Sekarang kita beriman dalam hati, tapi kita nak buktikan menjadi anggota lah. Ibadah haji tu kita buat, kita beriman secara praktikal. Kita pun buat. Kata Imam Ghazali lagi dahsyat. Imam Ghazali punya tafsiran, orang yang dapat pergi haji ni macam orang yang diterima panggilan untuk mati. Ibarat kata mereka mau datang, dah kau siap nak mati. Sebab bukti dia tengok. Dia kata persamaan lah, bukan bukti. Persamaan dia lah. Kita banyak-banyak pakaian yang paling kita takut lupa apa dia? Ihram. Kecuali kalau kita berihram kat sini. Memang kita ingat lah insyaAllah pakai siap dah. Kalau orang masuk Madinah tu tak ada masalah kan, pakai baju biasa. Tapi macam mana pun dalam beg dia kata yang paling penting kain ihram tu. Pakaian tak beli tak apa, sebab jubah RM10 berlambak. Jubah RM10 berlambak, kainnya berlambak dia cakap RM10 pun ada. Ni dia. Macam saya punya apa, adik-beradik kan. Dia sampai nak pergi tak sempat nak packing barang, sibuk sangat. Jadi mutawif dia cakap, tak kisah apa, yang penting pasport ihram tu je. Aku ni pakai beli RM10 berjalan tak boleh. Itu yang penting. Maknanya macam tu kita mati besok. Mati tu paling penting sekali lah. Kain kapan kita, apa kain kapan kita dah siap ke belum, macam tu lah. Dia nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala. So itulah Rehan. Dia punya nasyid, dia kata apa, pergi haji artinya menuju Allah yang biasa. Jadi saya dengar kan. Baik. Jadi kita sanggup keluar belanja. Keluarkan duit je lah. Kita duit kat dalam haji cukup dah. Yang cerita pasal tabung haji ni pun satu hal juga. Kita bukan tabung haji kita dah. Kita duit sampai RM30,000 tapi tak boleh pergi haji. Marah tabung haji. Pernah ada orang cerita saya RM30,000 dah cukup Ustaz. Dah daftar belum? Saya daftar tak? Masa dia daftar, masa saya buka akaun tu, buka akaun lain kan. Yang daftar lain. Oh iya ke? Orang lain duit, saya tengok bawa ada RM12,000. Ustaz dah boleh pergi dah. Memang lah RM12,000 tu dia punya perbelanjaan. Kamu RM30,000 punya swasta boleh dah kan. Sebab tak daftar punya. Dia tak tahu daftar tu bila. Sebab tak masuk silibus sekolah rendah dulu. Atau sekolah menengah kan. Nanti kena saran juga kan. Bila belajar berhaji sekolah menengah ni cerita sekali. Tapi sayang juga sebab orang kita ni alhamdulillah dia punya orang kata apa, sensitivity terhadap ibadah haji ni. Dia sampai daftar, bukan akaun tu anak dia masuk rendah lagi. Masih baby pun dia juga.
Dia lupa RM1,300 daftar dulu. Baik. Jadi kita sanggup keluarkan belanja. Belanja apa? Nak pergi sana kena belanja juga. Makan, minum, macam ni. Kena orang pergi yang 54 hari. 60 tak adalah sini. 54 pernah boleh maksimal. Yang setahu saya lah, yang sekarang tak tahu. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Al-Quran kata, hendaklah kamu menyempurnakan ibadah haji dan umrah kerana Allah. Sebab ada orang pergi itu sebabkan dia bukankan Allah. Bukan ikhlas pun, tapi Allah suruh pergi kerana Allah tu ikhlas kerana Allah. Ada orang pergi sebab nak puja manusia je. Orang kata dia kaya, banyak duit, dia tiap tahun pergi, atau dapat title haji. Dia dah ada Tan Sri, dia dah ada profesor depan dia. Dia dah datuk, dia dah ada doktor. Tak cukup satu lagi, haji tadi. Dia nak cukupkan Tan Sri, datuk, doktor, profesor, haji. Itu dia nak tu, itu mahal tu. Sebab bila pergi kampung je kan, pergi masuk masjid kan, orang miskin-miskin motor Honda buruk je, haji lah. Dia kereta bukan Honda, ada emas lagi kan, tapi tak ada haji tu. Dia tak, itu bukan nama itu sama wadin yang betul. Bukan yang betul lah, bukan nama sama wadin kan. Nama itu dia nak dapatkan pujian Allah kan, haji yang mabrur. Ataupun kata dia nak cerita ke orang kesan ibadat dengan penuh bangga. Aku pergi haji tu, aku gini, kata special, this is a miracle, macam-macam. Padahal yang dia punya kafarah tak ada cerita pun. Slipper hilang, duit hilang, macam saya kamera hilang. Betul tak? Kamera hilang tu kafarah. Tapi rupa dapat kamera baru petang tu orang belanja. RM1,000 lebih ada, dia pakai kad dia pula. Saya kata tak apa, dia tak apa. Lepas tu kata pengalaman saya kan, kita depan Kaabah ni cakap bukan, cakap elok je. Ni mau main. Saya cerita sikit lah, saya tahu kadang dia masuk ke cerita tu kan. Saya pergi mana pun tu, cerita tu yang paling best kan. Saya buat 2 cerita lah kan. Cerita depan Kaabah tu. Tapi cerita ni, kalau orang yang ada orang kata sakit jantung elok dengar lah, takut dia boleh pingsan. Pertamanya, bila rumah saya punya kamera tu masuk dalam poket saya sendiri, dalam poket jubah tu masa tawaf kan, dia tiba hilang. Mungkin orang tu seseduk, dia harapkan handphone kan, punya silam tu kan. Mungkin tengok kamera dia kan. Tapi kat Mekah tu kalau bantil lah, dia ada lost and found. Ada. Dia pergi pun dia tak bagi, dia bagi kita tengok pilih-pilih. Dia macam-macam tu Nokia awal yang Nokia lama aku. Kalau terjumpa dia tengok banyak semua, tak apa, dia bagi cat tengok, boleh kan? Tak ada je kan. Tu dia. Sebab kat Mekah ni tuan, jumpa barang tak bawa balik. Mekah lain lah, kita kena serah di situ. Walaupun bukan batu dia, kayu dia, itu mana larang lah kan. Termasuk barang terjumpa, lost and found. Betul barang sangat lama tu. Dan macam kau tengok macam rupa macam kedai jual spare part yang barang-barang botol. Dia penuh-penuh tu kan. Macam tempat baiki handphone dengan kamera dia kan. Tapi saya cari tak jumpa, tak ada rezeki dia kan. Masa tu rumah semua nangis bang Kaabah, saya kata jangan menangis. Cakap dia bukan, cakap ni elok je. Saya kata apa, saya terdetik, tak apalah, lepas ni aku ada lah, kita beli yang baru kan. Rupanya petang tu je dia orang ajak pergi ke di luar pertanah. Bukan dan tanah Arabi masih di Mekah, tapi tempat dia lupa nama lah. Belas tu lah Mekah agak beli baru, dapatlah yang baru kan. Kisah kedua tu kan, kisah tu kan orang dengar kalau siapa dia jantung dia jaga kan. Dia ni tuan-tuan, ni kisah umrah lah. Yang saya tu haji ni umrah kan. Dia ni tuan-tuan kahwin 2. Yang nombor 2 tu pergi siap-siap dengan package. Satu lagi, dia ni pergi dengan isi pertama dengan package yang lain. Jadi lepas Kaabah tu, dia perkenal kepada isi pertama dia yang isi nombor 2 dia. Dia kata, tak boleh gaduh depan Kaabah ni. Kalau gaduh, Allah tunjukkan kafarah kan. Tak boleh gaduh. Insaf. Cerita ni bukan untuk ditiru tuan ni. Tapi saya ditiru, maka penerbit tidak tanggungjawab. Ini kalau kita di Mutawif tak seronok, macam pengalaman ada. Yang tu bagi saya rare lah. Kadang-kadang cerita pun tengok tempat gah. Tapi saya cerita gah belasah dah. Cerita tu kehebat bukan saja kehebatan Kaabah tu, depan Kaabah dan cakap bukan. Gaduh je. Tapi tuan-tuan dah tahu pula dia kami ni orang kata apa dia nakal-nakal lah depan Kaabah. Yang benda cakap dia hidup belaka lah. Kesan ibadah haji ni banyak, tapi kalau boleh kita sembunyikanlah tentang, kalau Allah nak beri kita satu benda yang
orang kata apa yang miracle ni kan, kecuali untuk nak buat kan. Kalau macam tadi kisah tu biasa je, yang pelik-pelik jangan cerita ke orang sangat, tak aku dia timbul riak nanti. Cerita kononnya orang lain boleh lah kan. Macam-macam tu ada tu orang jumpa orang pelik-pelik ada juga. Yang tu biasa lah. Tapi kalau kawan saya orang Sudan cerita, masa tawaf saja kata dia, Sudan tu tuan-tuan ingat tak masa dia pernah perang dengan Sudan Selatan yang Kristian kan? Dia kata apa? Dia ni orang Sudan sendiri lah. Masa tawaf tu tengok orang-orang yang berihram tu yang kawan-kawan sudah mati pun dia kata. Yang syahid dia. Allah tunjukkan mereka sedang tawaf. Allah Alam tu kata orang Sudan. Orang Sudan ni cerita pelik-pelik banyak tu. Lepas tu orang Afrika kan? Arab Afrika dia lain sikit dia punya ni. Jadi macam-macam lah. Tapi satu kita tuan kena ingat, okay, kalau kita kan pergi ke buat umrah haji ataupun haji, ada benda-benda yang kita kata berupa kafarah, duit hilang, barang hilang kan, macam-macam lagi lah. Tuan-tuan jangan nak tahu ada kisah orang tuan yang kemaluan keluar darah dia. Masa dia masa buat waktu biasa pakai duit tak berlaku, masa pakai ihram berlaku. Dia nak kena check kan, dulu kain ihram dia ada spare. Balik hotel dulu dia dah dalam keadaan ihram daripada Tanim tu. Keluar apa ni? Tukar baru tuan. Keluar lagi. Lepas tu cuci sampai selesai. Tapi apa yang dipahamkan itu sebabkan orang yang buat benda tak senonoh kat Malaysia lah. Tak senonoh tuan-tuan faham ni kan. Kalau kemaluan keluar darah tu bukan orang perempuan orang lelaki. Waliyahzubillah tuan. Mungkin pergi-pergi tak insaf ke mungkin. Lepas tu kita nak pergi haji atau umrah, taubat yang penting. Bertaubat dengan taubat nasuh. Takut Allah tak terima ibadah kita. Okay, kalau kata berlaku macam itulah, maknanya kita kena taubat lagi. Berarti Allah sayang kita sebenarnya. Dengan macam suspend kan, punya itulah tanda Allah sayang. Sebab kafarah ni kalau Allah beri cash masa tu, berarti Allah hapuskan dosa kita. Tapi kalau tak sedar diri, tak taubat, itu Allah tak hapus lagi tu. Kena banyak taubat. Banyak macam kes. Kisah orang cakap besar, sesat pada juga. Ada orang cakap besar, dah sesat pada juga sebab dia selalu pergi sangat. Mungkin masa dia bukan cakap besar tu kan. Orang risau kat dia orang tua kan. Tak apa, insyaAllah tak hilang. Dua tak hilang. Alhamdulillah. Dia mungkin dia punya niat cakap gitu supaya orang yang risau dengan dia. Jadi dia mutawatir tuan, hati-hati juga bawa orang ni. Kerana kita bawa orang 30 orang, semua selamat. Bawa 3 orang ni semua hilang. Pernah tuan berlaku gitu. Bawa tak ramai pada tak. Saya pernah bawa tak ramai ada. Payah kan tuan. Tuan bayangkan saya punya pengalaman kan, pernah bawa orang punya tawaduk ustaz tapi dah meninggal ustaz Indonesia. Kita akan bagi tip tau, ada orang yang underground begini kan, yang gagi di sana. Dia pulang balik, dia kata ustaz, kat jemaah ustaz kan sikit aja, apa untung. Saya kata saya bukan duit syarikat bagi ke ustaz. Tak apa ustaz simpan tu dia kan. Saya nolong aja dia kata. Bayangkan tu bunyi ikhlas tak kisah dia. Saya kata ya Allah besar ni pandai latih saya besar pandai. Tapi dia bukan jadi orang mengaku sama mantuk guru sungguh. Memang dia anak murid dia mengajar itu. Tapi orang kata dia nak kata ambil gaji, tak ambil gaji. Orang cerita lah, aku orang bagi dia ambil. Tapi tadi tolak. Dia meninggal tu rahimahullah. Sedih kan meninggal tu. Dia meninggal kat dekat Indonesia. Dia meninggal dia balik dia pasal kena kanser kan meninggal. Allahu Akbar. Baik, kemudian lagi ada orang setengah tu dia seronok. Orang tanya berapa kali pergi. Biasanya orang tanya berapa kali ke umrah. Ada kan? Oh aku dapatlah buat 20 kali. Tu bahaya tu. Apa tuan? Kena ingat tu. Ada. Sampai dia pergi buat umrah tu boleh pemata pergi kira dengan kawan-kawan dia. Tu dia tuan. Saya tu masa pengalaman pergi kan, siap pergi umrah lagi. Sampai dah buat dinasihatkan jangan kerap buat umrah sebelum buat haji. Sebab ada orang buat gelar letih dah tak sanggup nak buat haji. Buat haji boleh kan, memang bas hantar kita pergi wukuf Arafah. Tapi masa wukuf di Arafah, ibadat paling penting tu, dia ke muncak dia penat baring tu tidur. Pada waktu tu kita digalakkan banyak zikir, berdoa, baca Quran, bermunajat. Itu dia doa mustajab kan tuan. Memang terasa lain. Kita buat haji ni masa lain, masa Arafah tu rasa lain macam tu tuan. Orang di Tazan boleh seperti tengok tu. Di Tazan panas. Jadi buka kain ihram atas tu, kain ihram bawah tu dia biar tu lelat dia gulung macam Tazan tu pun. Dia buat gambar bayang kan. Nampak kaki berlutut pun nampak. Panas. Allah Akbar. Dia orang kata itu pun sama juga. Dia menggambarkan diri kita kan. Kalau panas lah kan. Macam-macam tuan-tuan ya. Ada orang juga pergi haji kadang-kadang bukan kerana Allah Ta'ala juga, publicity. Mungkin dia artis kan, orang nak kata dia baik, dia beriman. Bagi ahli politik,
Orang tahu dah dekat Malaysia dia banyak buat orang, dia pergi dia tunjukkan. Dia suruh dia punya pengiring tunjukkan, dia cium Haji Aswad. Tak dia apa pun, tak hitam hidung dia. Macam sedangkan Allah kata liyashhadu manafi'a lahum, supaya manusia saksikan segala manfaat untuk mereka. Manfaat macam-macam dunia akhirat sebenarnya. Ada orang pergi, dia berubah jadi baik. Ada seorang datuk ni, dia kata dia dapat idea buat hotel patuh syariah sebab balik haji lah. Tu dia buka hotel. Antaranya di Palma Hotel Lampang. Saya sembah ni, dia kata dia hapuskan dulu jual arak, itu tidak ada lagi dah. Orang kata macam kelab malam tu kan ada. Itu semua halal dah. Sekarang dah ambil tokek lain sama juga Grand Barakah. Nampak? Ada seorang datuk tu Masya Allah. Ada Allah saksikan untuk dia untuk buat kebaikan. Balik tu nanti. Tak ada orang pergi-pergi tahu tak buat pada tak. Ada tu kisah tak pengalaman saya. Dia ni memang jarang pergi surau pergi masjid, tapi dia ikut pergi umrah. Orang kampung je tak. Tuan-tuan tahu dia balik saja daripada umrah tu kan. Subuh tu imam dengan Bilal dengan Siap tak datang, dia tunggu dah. Ada orang berubah dulu situ. Dan sampai orang gelar dia ke Panai Barat. Orang panggil Pak Long Panai Barat mungkin. Orang Panai Barat macam marah. Tapi dengan saya dia tak marah kan. Saya mungkin dia suka tu. Itu dia selalu kata dengan saya, dia cakap apa ni, dia kata Pak Long ni berapa ambil dulu nak kentut je kan. Pak Long cakap itu, Pak Long cakap tak apa, saya tahan. Cakap itu. Dia buat. Kalau dia cakap Pak Long dia kata kentut. Dia dulu dia kentut. Kan malu lah kan nak pergi duduk jauh kan. Akhirnya itulah. Banyak tuan kisah-kisah yang kita tengok manfaat, banyak manfaat. Dia pergi, dia belajar. Bersabar kan, jangan marah, macam-macam. Wa yadhkur smallahi fi ayyamin ma'lumat. Bila kita buat haji dia pada hari tertentu, bermula bila kita wukuf di Arafah tu. Itu telah banyak beribadat, antara berzikir dengan Allah sampailah pada kita nafar awal atau nafar tsani, nak balik ke tanah haram, ke Makkah semula untuk selesai ibadah haji ini dengan tawaf, dengan apa ni, dengan ibadah apa dia tawaf dan juga dengan sa'i. Itu terakhirlah. Baik. Kemudian lagi, ini kata Aisyah meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, kata dia, innama ju'ila ramyul jimat was-sa'i baina Safa wal Marwah li iqamati dzikrillah. Kenapa adanya ibadah melontar? Kenapa ada ibadah sa'i di antara Safa Marwah? Tujuan untuk kita sentiasa ingat pada Allah Taala. Kalau kita fikir balik kan, ibadah yang kita buat tu melontar dengan sa'i, dia perbuatan je. Dia tak ada zikir sebenarnya. Tapi kenapa digalakkan berzikir? Nampak? Bismillah, Allahu Akbar. Nampak? Tujuannya banyak ingat Allah Ta'ala. Jangan lontar-lontar saja, kosong je. Mesti ada ingat Allah Ta'ala. Lepas tu ada orang kata, kita niat tu niat untuk melontar syaitan. Salah nanya. Niat melontar sebab nak menyempurnakan ibadah haji. Tu je. Ada kata syaitan akan lari, memanglah. Itu kisah sejarah Nabi Allah Ibrahim masa nak sembelih anak dia. Syaitan tu kata, kau percaya ke wahai Ibrahim, tu mimpi pada Allah, kau kepada syaitan. Syaitan cakap dengan Ibrahim syaitan. Sudah Nabi Ibrahim kata, kau menyetan juga, paling macam kan. Syaitan juga. Itulah sejarah dia kan. Bukan dah setiap kali lontar, tapi ada orang percaya begitu. Orang tak alam lah. Tapi dia kata, dalam hadis kata, untuk ingat Allah Ta'ala. Untuk ingat Allah SWT. Dan kita saing sama tak? Kita zikir banyak, zikir dengan zikir apa yang kita baca kan. Kalau kita kata nak baca buku pun tak boleh nak baca pasal kita baca bukan angka, sedang aja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Masa naik atas dia, bismillah, Allahu akbar, alhamdulillah, Allahu akbar. Dua balik. Itu. Semuanya ingat Allah Taala. Yang khusyuk tu maknanya masih sepanjang kita waktu kita fikir balik. Ya Allah, Tuhanku besarnya Engkau punya kedudukan, ketinggian dirimu ya Allah, suruh kami buat amal gini walaupun orang kata menggunakan tenaga dan usaha kan, tapi kami buat kerana-Mu ya Allah. Tu rasa khusyuk hati tu akan datang. Baik, macam talbiyah. Talbiyah penting kan. Sebelum saya nak cerita tentang talbiyah ni tuan-tuan, kita tengoklah apa benda talbiyah. Talbiyah ni pertama maknanya ialah melaksanakan perintah Allah. Itu talbiyah. Pada perkataan labbaba, kita laksanakan. Allah panggil, kita buat. Mana kita laksanakan? Kedua maknanya ialah sentiasa melaksanakannya. Sepanjang kita bertalbiyah tu, berarti kita akan berjanji untuk sentiasa melaksanakan perintah Allah. Ketiganya ialah tanda kasih kepada Allah. Yang keempat maknanya ikhlas. Dan kelima menghampirkan diri kepada Allah. Lepas tu pada permulaan ihram kita baca apa? Labbaika hajjatan la riya'a fiha wa la sum'ata. Atau labbaika umratan la riya'a fiha wa la sum'ah.
Kami menyambut seruan-Mu ya Allah. Satu ibadah haji kami buat ni tidak ada riak di dalam ni, tidak ada rasa bangga diri. Labbaika hajjan aw umratan. Kami melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Satu umrah kami buat ni tidak akan ada riak dalamnya dan tidak ada rasa bangga diri. Satu lagi bila kita pakai ihram ni, falsafah pakai ihram ni lah, kita berada dalam pantang larang. Apa yang Allah bagi kita buat semasa kita ihram, memang Allah tak kasi kita buat. Potong kuku boleh, tapi bila ihram tak boleh dah. Cabut bulu boleh, tapi bila ihram tak boleh dah. Macam puasa lah. Makan minum ni halal lah ke, harus lah ke. Tapi bila kita puasa tak boleh buat kan. Sebab kenapa? Menunjukkan kita sedang patuh taat pada perintah Allah Ta'ala. Tapi yang kesannya bila orang kadang-kadang setengah berihram tu, apa dia? Kadang-kadang cakap bohong masa tengah ihram. Kadang-kadang kuat pula mengumpat. Khususnya bukan kata orang lelaki tak mengumpat, orang perempuan dia jaga. Faham tak? Kadang-kadang kisah-kisah umpatan tu dapat daripada mana? Daripada tanah haram. Tiga mana? Tengah buat ibadah haji dan umrah, tengah berihram. Ini masalah dia. Macam zaman saya waktu pergi haji kan, jangan tahu tengah kalau kita ukur ni Arafah tengah ihram lah. Ada pertandingan lawan kentut. Nampak tak? Allah tunjukkan tuan, mau masa kan, siapa kentut paling kuat. La ilaha Allah. Dia bukan bila jemaah haji lah kat mana. Yalah, betul lah Abu Hakim dah kata juga. Jadi kalau ada lah ustaz-ustaz dalam jemaah tu tolong bimbing lah orang. Tu tapi nak buat macam mana kan? Dia bukan kenal orang ni ustaz tak ustaz. Dan macam saya memang tak kenal langsung lah kan. Masuk TV tak pernah. Kalau masuk TV pun tak muat. Sama ada saya masuk TV tu TV masuk dalam saya pun tak muat. Orang tak kenal pakai ihram je kan. Lain kalau kita selebriti kan, orang tengok, oh ustaz ada dulu kan. Ni Azhar Muhammad siapa kenal tuan. Tuan-tuan yang kenal. Bukan kita minta tu dia kenal. Kalau kita sebut orang tak percaya tuan, tahu siapa dah gitu kan. Tapi kita diam dah, senyum dah. Dia fikir lah. Nak tegur pula orang tua, tahu lah kan. Maksud kita muda lagi nak tegur pun Allah sayang. Waktu ibadah tu peluang. Ada orang tengah berihram. Ni memang kalau kaki merokok betul lah. Kalau tahun ni dia ketat undang-undang, merokok tak boleh pergi masa sudu sangat. Sebab ada orang yang tengah berihram merokok. Tapi saya respect orang Arab betul. Dia tengok orang pakai ihram dengan merokok tegur. Haram kan. Tengah pakai kain ihram kan. Merokok. Benda buat dosa kan. Gitu tu kan. Ya. Allahu Akbar. Macam-macam. Baik. Masa kita berzikir tu kita ingat pada Allah Ta'ala dengan penuh ikhlas. Itulah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Maksud dia, kami sambut seruan-Mu ya Allah, kami sambut, tidak ada sekutu bagi Kau. Ini tauhid ni. Labbaik labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wa ni'mata, dan nikmat itu laka wal mulk, bagi Engkau, wal mulk, dan juga kerajaan pun milik Engkau. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Engkau. Lepas tu orang buat haji atau umrah, apa juga amalan-amalan bertentangan dengan Islam tinggalkan. Bukan tinggal masa dia buat haji umrah dia, lepas tu tinggalkan terus. Lepas tu ada orang yang Allah tunjuk macam-macam. Sebab dekat Malaysia ada azimat, ada tangkal, pernah berbomoh-bomoh. Sama ada dia bomoh atau dia membomohkan orang dengan balik. Cukup baik tuan-tuan. Itu dia. Jadi masa kita bertalbiyah itu, berarti kita sedang membuat suatu peringatan. Satu benda sangat penting adalah tauhid. Itulah asas agama dalam diri kita. Yang kita akan menyahut seruan satu je, Allah saja. Yang Allah suruh kita tunduk dengan seruan itu. Dan pada situlah maksudnya betapa kasih sayang kita pada Allah Ta'ala, sehingga kita sanggup menghampirkan diri pada Allah walau sesusah sepayah mana sekalipun, demi kerana kasih kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kesemua amal ibadah dalam sepanjang kita mengerjakan ibadah haji dan umrah itu, semuanya itulah syiar-syiar agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang mengagungkan, Quran kata itu tanda dia bertakwa. Baik. Kemudian lagi tengok apa yang ada dalam talbiyah tu sama yang Quran sebut. Pertamanya bersama dengan Maliki Yaumiddin. Kita baca surah Fatihah, Maliki Yaumiddin, kita mengaku Allah itu adalah Tuhan yang memiliki dan menguasai pada hari kiamat. Satu. Yang keduanya, masa hari akhirat Rasul, Allah tanya kepada semua manusia, limanil mulkul yaum, lillahil wahidil qahar. Allah tanya, siapakah yang punya kuasa pada hari ini? Kesemua pemimpin besar-besar menjawab pada hari kiamat, dia adalah milik Engkau ya Allah, Tuhan yang Esa lagi Maha Gagah Perkasa.
Jadi kalau kiamat pun Allah Ta'ala berkuasa, bayangkan selain pada hari kiamat, Allah lagi berkuasa lah. Pasal ni milik Allah belaka. Ketika kita berada di hadapan Hajar Aswad, jangan sebut Bismillah Allahu Akbar masa kita nak mulakan tawaf. Itu pun perkataan tauhid, Bismillah dengan nama Allah. Kemudian Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Masa kita berada Safa Marwah, seperti Bismillah Allahu Akbar, sama juga. Masa hari raya pun kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua tu lafaz-lafaz tauhid. Sebab Allah perintah kepada Nabi, ya ayyuhal muddaththir qum fa'adhir wa rabbaka fakabbir. Hai orang yang muslimun, qum, bangunlah kamu dari tidurmu, kerjakanlah ibadah, fa'anzir, beri peringatan pada manusia, dakwah. Kemudian wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah Tuhan. Jangan takut pada manusia, tapi agung-agungkanlah Allah, besar-besarkanlah Allah Subhanahu wa taala. Bila manusia di dalam diri dia ada dijemakan rasa Allah Taala Maha Besar, dia pandang yang lain semua kecil belaka. Dia utamakan tugas dia beribadah dan juga menyahut seruan Allah. Itu makna tauhid, itu makna juga aqidah. Baik. Jadi apa yang mengisahkan kita satu hadis, walaupun hadis itu kita lihatlah apa kita panggil akhir zaman. Ada dua hadis akhir zaman. Saya tak ingat susunan hadis tu secara matanya, tapi maksud hadis tu akhir zaman umat aku akan pergi haji ni, orang yang kaya dia pergi untuk melancong. Lepas tu dia pergi tu banyak lepak ke hotel dia. Kan, kemudian turun tengok, kalau sejuk turun, kalau panas tak turun. Kemudian banyak yang pergi shopping ni pun juga. Ada orang kaya dia pergi, dia macam seronok, macam dia kata dah jemu dah, Eropah dah pergi semua dah, Jepun dah pergi, Korea dah pergi, lala pergi Mekah. Itu dia, nampak tak? Ada macam tu. Orang yang sederhana pergi nak niaga je, dia niat nak niaga je. Dan orang yang miskin pergi untuk minta sedekah. Orang yang bergelar ustaz, ulama, tok guru ni pergi nak riak, tunjuk ke orang. Kan? Tan Sri ni sponsor, Datuk ni sponsor, kemudian bimbing kumpulan VVIP, dia rasa riak, bangga. Dia rasa dia pergi tiap-tiap tahun, kan? Seolah-olah macam Allah jadikan dia sebagai tetamu tu, Allah redha dengan diri dia. Kan ada tu orang upload kan, artis ada kata, saya tak pakai tudung pun, tapi Allah tetap panggil saya untuk menunaikan ibadah haji. Ada kan? Tapi tahu siapa dia, saya tak kenal dia kata gitu. Tapi saya komen senang dia, Abu Lahab lagi hebat, dia tahun pergi haji. Abu Jahal pun hebat juga, kan? Jaga Masjidil Haram. Lepas tu jangan buat main cakap bukan. Apakah Allah sayang dengan dia? Apakah Abu Lahab tu senarai pada ahli syurga? Abu Jahal? Betul tak? Kalau kata setakat bangga lahirkan Mekah, unta pun lahirkan Mekah. Tapi tak beriman pun unta. Padahal kau cakap Abu Lahab kau marah lah kan. Padahal lagi dahsyat unta tu, binatang tu. Apa nak heran tuan-tuan. Betul lah. Itu bukan tanda. Tapi jawapan tepatnya, Allah tak terima ibadah kau semasa. Satu dan Nabi sebut atau hadis, ada ulama dia kata dia dhaif. Itu tanda dia. Umat aku pergi tapi bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kadang-kadang orang awam dia faham lain. Dia ingat pergi itu sebagai tamu, Allah jemput, satu benda yang istimewa. Tapi lupa kan, berlambat orang pergi. Berlambat orang pergi. Tapi sebab tu yang Allah terima berapa banyak. Itu yang sedih tu. Berapa banyak yang Allah terima, tuan-tuan. Dan akhir zaman yang keduanya, saya baca ringkas berkaitan masa ni. Hadis ni maksud dia gini, besok tentera akan datang berperang. Mereka dia melontar panah. Masa tu mereka sebut apa? La ilaha illallah wallahu akbar. Tentera akhir zaman nanti dia akan perang. Siapa dia? Tentera Imam Mahdi. Tentera Imam Mahdi dia akan berjuang sebut hidup Melayu, tak ada. Hidup Cina, hidup India, hidup Bangla, hidup Pakistan, tak ada. Semuanya dia akan sebut la ilaha illallah wallahu akbar. Dia sebut Allahu akbar, kalau kata itu orang pas. Alhamdulillah lah kan begitu. Jadi kata dia fayasqutu ahadun janibaiha. Dia ada dua tembok satu lagi jatuh. Bila mereka sebut lagi kali kedua la ilaha illallah Allahu akbar, jatuh tembok yang kedua. Kemudian mereka sebut yang ketiga la ilaha illallah Allahu akbar, maka akhirnya mereka boleh masuk merempuh tempat tersebut, maka akhirnya mereka menang dalam perangan. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Ada yang mengatakan kota Konstantinopel, ada kata pernah berlaku masa pembukaan kota Turki, ada kata yang kedua ni besok Eropah. Wallah ta'ala alam. Dan apa maksud Nabi, tapi bagi saya tak heran tuan. Masa siapa baru nak cerita dengan saya kan? Orang tabligh.
Dia ni pandai cakap Arab kan, tapi dia orang Kelantan, dia kata orang Malaysia. Pun dia orang Kelantan, dia kata dia duduk kat Amerika, memang duduk situ. Tapi sekarang tak boleh masuk sebab dia kata masalah lah. Masalah, dia kata, yalah dia pakai dia sesupai jubah. Yang saya kagum tu dia cakap Arab kan, cakap Urdu boleh. Saya tanya tak boleh Amerika ke? Cakap anak isteri sana dia tak boleh masuk juga. Kata dia, diorang takut dengan Islam ke? Bukan diorang takut dengan Islam, mereka takut-takutkan dengan Islam. Dia kata, betul juga dia kata. Dia kata takut pun, dia cakap satu hari kalau satu Amerika tu lebih kurang 30,000 orang yang non Islam dia. Dia takut lah. Jadi maknanya tuan, dekat luar negara sekarang Islam mendapat sambutan yang cukup hangat. Betul lah. Kita baca peristiwa akhir zaman betul lah. Tak mustahil besok Islam mereka kita ter-Islam kan. Mereka akan sebut Allah, la ya Allah, Allahu Akbar. Kita masih lagi sebut slogan Manchester United, Arsenal kan. Tu yang tersebut kan. Mereka bangun tengah malam Allahu Akbar tahajud. Siang hari mereka beribadah pada Allah Taala betul. Yang sibuk Arsenal ni Liverpool kita. Orang putih dah sibuk dah kan. Dia sibuk dia fikir kan masalah umat bukan masalah umat Islam akhir zaman. Tuan-tuan, tengok bersama dengar kalau sudah ceramah kan disebut menurut Imam Al-Qurtubi seorang tafsir. Qurtubi ni pun adalah orang Spanyol. Banyak ulama Spanyol dulu. Tapi apa kitab dalam bahasa Arab? Hebat dia orang bahasa Arab. Tulis pada Eropah satu masa dulu banyak lain bukan banyaklah ada ulama yang lahir dari Eropah. Yang bahasa mereka adalah bahasa Arab. Tulisan mereka tulisan Arab. Sebab apa? Islam masuk Spanyol lama dah. Bayangkan masa tu tak peranan ulama-ulama Islam itu dulu lagi bukan daripada bahasa Arab sahaja, ada bangsa yang Eropah juga. Subhanallah. Jadi yang terakhir sekali masa kita berada dalam rukun Yamani dan juga antara Hajar Aswad kita akan banyak doa juga. Doa ni doa berkaitan dengan akidah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuhan kami berikan kami dekat dunia ni kebaikan, badan sihat, harta ada, anak pun ada, isteri pun ada. Wa fil akhirati hasanah. Yang beri kita kebaikan ke akhirat pun itu syurga dan pahala ila Allah Taala. Wa qina adzabannar. Dan lindungkan kami daripada azab api neraka. Itu semua berkaitan dengan akidah. Lepas habis je kita akan solat sunat tawaf. Tawaf pula kita baca rakaat pertama lepas Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun, cerita pasal akidah. Bila habis Fatihah rakaat kedua kita baca qul huwallahu ahad, pun akidah juga. Ulama kata kesimpulannya kesemua amal ibadah berkaitan dengan umrah dan haji itu ada berkait rapat dengan soal-soal akidah. Kalau dibincangkan lagi panjang, percaya dia ringkas lah. Jadi tuan-tuan, bagi mereka yang belum pergi lagi, berdoa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih kita, dan bagi mereka yang sudah pergi, boleh doa lagi lah. Kata ulama, kalau terdapat pergi haji lagi kali kedua tu, banyakkan buat amalan umrah saja. Sebab Nabi ni pun sekali je haji dia, umrah pun 4 kali. Mana umrah 4 kali tu include salah satu umrah tu dengan haji. Kita yang orang lain tuan, dia tak tahu pergi pada. Kalau ikutkan dia kan dengan Rasulullah, dahsyat ibadat dia. Cuma Nabi satu hebatnya kan, dia taitannya Rasulullah. Satu kita pernah orang tanya saya dah cakap, Ustaz, letak nama haji depan ni bid'ah. Kenapa zaman Nabi tak ada? Ada orang kata Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Uthman kan, Haji Muhammad tak ada. Saya kata senang je. Apa yang pandai senang je. Dia Rasulullah lebih tinggi gelarannya. Rasulullah. Yang sahabat pula Sayyidina Abu Bakar, pasal khalifah, itu je. Jadi benda tu isu remeh sangat tuan. Letak haji tak haji tu bukan masalah. Kalau ikut dalam Quran tak suruh kapal terbang pergi haji kan. Jadi kita dengar ayat kan, jalan kaki dengan naik unta. Yang kau naik kapal terbang boleh pula. Nama Nabi dia naik kapal terbang. Naik kapal pun tak ada kan. Cuma Quran kat sini jalan kaki ataupun naik unta. Jadi sunnahnya apa? Sunnahnya pergi menunaikan ibadah haji dan umrah, walaupun dua cara sekalipun. Itu mafhum dia. Bukan mana kena copy paste biji. Kalau gitu tak tuan jalan kaki je no. Yang kayu bersikal pun. Cubalah ada sekadar hadir untuk hari ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.